الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, terima kasih Syamil. Okey, yang lain ni korang dapat jadual kan? Jadual baru kan? Memang pagi ni kita NMAT betul? Cikgu tak salah kan? Yes sir, yes ma'am. Okay, apa dia? Sekarang pagi ni NMAT kan? Okey, nak tanya, last previous class kita belajar fungsi songsang. Boleh buat kan semua? Ingat tak? Boleh. Okey, ada 3 step kan apa? Apa dia? Step dia nak buat fungsi songsang. Ganti Y. Ganti Y, lepas tu Lepas tu find X. cari cari X last sekali, Lepas tu tukar tukar Y jadi jadi X. X. Okey, fungsi songsang tak payah revise balik lah, rasa dah okey kot. Boleh kan? Boleh Boleh. Okey. Hari ni kita sambung ke page buku modul. Semua orang ada buku modul dekat mata awak kan? Dekat depan awak. Ada kan? Okey, buku modul awak. Kenapa tak cikgu show ni? Kalau buku awak muka surat 16. Kamu buka buku modul kamu, muka surat 16. Okey. Okey, yang ni, okey, sebelum ni kita dah buat ujian garis mencancang. Ingat tak? Ingat. Apa? Kenapa kita buat ujian garis mencancang sebelum ni? Untuk tentukan sama ada dia fungsi atau bukan. Okay. Dia mesti kena pada satu titik kan? Kalau ujian garis mencancang, awak buat garis ke atas macam Pak CY kan? Kalau kena satu titik, dia adalah fungsi. Kalau kena 2 titik, dia bukan fungsi. Okey, yang ni ujian garis mengufuk. Mencancang macam mana? Mengufuk mencancang macam ni kan? Ke atas. Sorry, sekejap. Ambil pen lah senang. Okey, kalau mencancang, garis macam Pak CY kan? Ni mencancang. Kalau mengufuk macam ni. Macam Pak CX. Mencancang garis ke atas. Mengufuk macam ni, melintang. Ini kita panggil mengufuk. Macam Pak CX lah. Kan? Pak CY ni adalah mencancang. Okey, kalau kita buat ujian garis mengufuk, okey, tengok buku awak. Okey, kita nak menentukan sama ada dia fungsi songsang atau tidak. Maksudnya fungsi tu ada tak fungsi songsang. Kalau ujian garis mencancang, kita nak tentukan apa? Tentukan sama ada fungsi atau tidak. Fungsi atau tak kan? Mesti kena apa? Satu titik. Mesti kena satu titik. Okey, kalau ujian garis mengufuk, kita nak tentukan adakah dia ada fungsi songsang. Sama juga. Dia mesti juga kena satu titik. Kena juga satu titik. Okey? Okey, awak tengok sini buku awak, buku modul awak. Dia kata ujian garis mengufuk, UGF, tadi ujian mencancang, UGC kan? Okey, mesti 1:1 fungsi. Okey, awak tahu, awak dah belajar masa tingkatan 2, hubungan ada 1:1, banyak kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada banyak, betul kan? Kalau fungsi, image dia mesti 1, betul? 1:1 ataupun banyak kepada 1. Tapi untuk tentu dia songsang atau tidak, songsang dia mesti 1:1 saja. Banyak kepada 1 tak boleh. Boleh? Dia mesti relation dia hanyalah 1:1. Kalau dia 1:1 baru dia ada fungsi songsang. Okey, itu maksud dia.
Maksudnya kalau ujian garis mengufuk ni nak tentukan fungsi songsang, dia mesti one to one, satu kepada satu fungsi. Okay, garis mengufuk memotong satu garis fungsi, graf fungsi hanya pada satu titik. Sama juga, dia mesti kena one point, baru dia adalah satu kepada satu. Okay, semua fungsi di mana setiap outputnya datangnya dari satu tempat, okay, digunakan untuk menentukan jika satu fungsi mempunyai songsangan dan ianya satu fungsi. Okay, yang ni contoh. Dua je kita tengok. Uji F ni mesti one to one dan dia adalah fungsi yang ada songsangan. Okay, awak tengok contoh dalam buku awak. Kalau tak terang kat sini, dalam buku awak dia sama je. Okay, contoh buku modul muka surat 16. Diberi fx sama dengan ni x kuasa 3. Okay, graf kubik kan yang ni? Yang ni graf kubik adalah x kuasa 3. Okay, dia gunakan UGM. Tadi kata UGF, jadi UGM pula. Ni mengufuk maksudnya Atan salah lah ni. UGF ni UGM kot. Pandailah, fahamlah ujian garis mengufuk Garis putus-putus. Okay, so kita buat satu garis putus-putus dekat sini. Lepas tu kita nampak kat sini. Dia kena hanya satu titik. Okay, maksudnya dia adalah satu kepada satu. Okay, graf mengufuk memotong graf fungsi pada satu titik. Okay, lepas tu kita tengok fx mempunyai fungsi songsang apabila dipantulkan melalui garis x sama dengan y. Ia adalah imej kepada fungsi lengkung itu. Okay, kalau kita nak tahu dia ada macam mana imej fungsi songsang dia, kita mesti pantulkan x sama dengan y ataupun y sama dengan x. Kamu tahu tak apa garis y sama dengan x? Siapa tahu? Siapa tahu graf y sama dengan x? Siapa tahu? Anyone? Apa maksud ni? Dia mesti pantulkan y sama dengan x. Macam mana garis dia? Siapa tahu? Tak ada orang tahu Lurus Anyway. juga. Ha? Macam Dia macam apa? Kejap, saya ingat ada kat orang. tengah-tengah. Macam kat tengah-tengah. Okay, apa maksud y sama dengan x macam ni? Kalau y 1, x pun 1. Kalau y 2, x pun 2. okay, maksudnya kalau titik kosong, kalau kita plot lah, kata kita 1, 1, 2, sini 2 kan? Cikgu nak tunjuk apa maksud graf y sama dengan x tu. 3, 4, 4. Okay, maksudnya kalau x kosong, y kosong sini kan? Kalau x1, y1 sini kan? Kalau x2, y2 sini betul tak? Y3 sini kan? Kalau x4, y4 sini kan? Okay. Maksudnya graf dia adalah macam ni. Alamak. Sekejap tangan saya. Okay. Sekejap saya pakai drawing ni. Awak anggaplah. Bayangkanlah dia lurus tangan saya lah. Tak apa-apa nak lurus ni. Macam ni. Ini adalah garis apa kita panggil? Garis y sama dengan X. itu yang dalam buku awak tulis tu. Buku awak ni macam dia ke bawah sikit sebab dia 10 kan kat sini. So satu-satu je. Ni. Nampak tak ni? Dekat buku awak. Satu garis hijau tepi ni kan y sama dengan x. Kan? Maksudnya dia pantulkan graf dia yang warna hitam ni. So bila dia pantul tahu kan pantulan? Kamu belajar tak form? Ada tak belajar pantulan? Ada. Maksudnya pantul. Belah sini dia akan jadi belah sini. Yang belah sini dia akan pantul macam ni. Nampak tak yang warna pink ni? Pantulan pada garis y sama dengan x. Okay, yang warna hitam ni adalah graf fungsi biasa. Yang warna pink ni adalah graf fungsi songsang. Jelas tak maksud dia tu? Faham tak? Okay, contoh yang gambar tu macam ni lah. Okay, dia graf kubik kan. Graf kubik bentuk dia macam ni. Alamak, tak lawa pula graf saya. Sekejap. Graf kubik bentuk dia macam ni. Kenapa tak cantik? Kejap susah lah pakai benda ni. Kalau graf kubik bentuk dia macam ni lah lebih kurang. Okay, pada garis y sama dengan x. So kita buat colour lain. Sekejap, saya pilih. Okay. Ini adalah garis, konon-konon lah ini adalah garis apa? Y sama dengan X.
Okay, so kita kena pantulkan. Tahu tak nak pantul macam mana? Pantulkan. Pantulkan cikgu buat warna purple lah. Okay. Yang belah sini pantul jadi sini kan? Tahu tak macam ni? Nampak tak? Pantul ni. Tahu kan pantulan? Dia macam ni kita pantul sini kan? Yang bentuk macam ni kita pantul jadi macam mana? Dia macam dia terbalik. Nampak tak? Apa saya buat ni? Pantulan lah ni. Ni pantul pada garis Y sama dengan X. Okay, yang warna hitam. Yang hitam ni adalah Fx. Yang warna purple ni adalah F inverse X. X. Jelas tak maksud cerita tu, gambar tu? Jelas. Faham kan? Yang lain senyap tu? Yang ni faham kan? Okay, dia maksudnya pantulan tu. Maksudnya kalau graf fungsi songsang, kalau kita buat ujian garis mengufuk, dia kena satu titik. Ada orang nak masuk ke? Okay, Safi. Kalau graf apa? Kalau kita buat ujian garis mengufuk katakan saya pakai warna putih ni. Dia mesti kena berapa? Satu titik. Jadi saya dah buat ni, kita ambil yang hitam ni je, satu titik dia mesti kena satu titik. Maksudnya dia adalah satu kepada Satu. Maksudnya kalau satu kepada satu dia adalah fungsi songsang. Okay, ingat tip dia ujian garis apa tadi? Mengufuk. Okay, kita buat arah macam ni macam ni. Okay, mesti kena satu titik. Dia punya hubungan dia mesti satu kepada Satu. satu. Banyak kepada satu tak boleh Banyak kepada satu fungsi tapi dia tak ada fungsi songsang. Okey, lepas tu kita pantulkan, pantulan dia boleh buat pantulan Y sama dengan X. Dapatkan cari F inverse dia. Okey, sebab dalam paper SPM banyak tau yang dia kata dia bagi gambar graf. Okey, lakarkan fungsi songsang bagi contohnya soal yang ni lah yang saya lukis tadi ni kan. Lakarkan fungsi songsang bagi fx ni. So awak kenalah buat garis Y sama dengan X, lepas tu awak pantulkan. Itulah jawapan dia. Faham Dalam soalan SPM memang ada soalan macam tu. Maksudnya ini adalah awak punya knowledge awak lah. Maksudnya kalau dia bagi gambar macam ni. Okay, yang ini adalah katakan graf dia macam ni. Sekejap. Katakan graf dia macam ni. Okay, yang ini adalah fx. Okay, yang ini x, yang ini y. Soalan dia, lakarkan f inverse x pada gambar rajah ni. Okay, apa perlu awak buat mula-mula? Y sama dengan X. Kita buat satu garisan yang Y sama dengan X. Okay, maksudnya kalau ada titik kat sini, awak boleh plot lah. Okay, contohlah kalau ada value kat sini kan. So ini adalah garis Y sama dengan X. Pantulkan. So yang ini akan jadi macam ni lah. Alamak, sekejap. Tahu kan pantulan. Kalau ada dia punya kotak awak kira lah mesti sama ni dengan ni So yang ini adalah F inverse X. So jawapan ni adalah agak line biru ni. Okay, gambar cikgu tak ada kotak. Gambar awak ada kotak so awak boleh kira kotak ni mesti sama. Okay, tahu kan pantulan? Ya. Okay. So itulah penerangan pada ujian garis mengufuk. Okay, boleh Boleh. Latihan 12. Cikgu tak snap pula gambar. Okey, latihan 12 semua tengok buku awak, muka surat 16. Okey, nombor 1 tu. Analisa dan nyatakan ya jika graf memiliki fungsi songsang dan tidak jika tidak memiliki songsang. Okey, first step awak nak buat apa? Dia bagi graf kan? Ya. Tak? Okay, awak buat garis Y sama dengan X macam cikgu buat tadi. Garis ni, garis yang warna merah ni. Cuba buat, semua orang buat soalan tu.
Soalan nombor 1. Latihan 12. Tengok buku muka surat 16. Okey, nombor 1 tu dia bagi gambar macam ni. Gambar saya ingat lah. Faham macam ni kan? Dia bagi macam ni. Sekejap. Dia bagi kurang lah macam ni kan? Macam mana awak buat pantulan dia? Garis. Garis dulu Y sama dengan X. Garis dulu Y sama dengan X macam ni. So buat pantulan dia. Okay, kalau buat pantulan dia akan dapat macam ni kan? Betul tak? Ya, betul. Lepas tu awak rasa dia ada songsang tak ni? Kalau kita buat ujian garis mengufuk dia kena satu titik kan? Betul tak? Betul. Hitam je, warna hitam je Okay, so jawapan dia apa yang ni? Ya. Boleh Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, kalau yang nombor 2 tu ya ke tidak? Kas, nombor 2 ya Ya. ke tidak? Ya. Kalau buat ujian garis mengufuk dia kena satu titik je kan? Itu pun ya. Yang satu lagi nombor 3? Tidak. Itu confirm ujian garis mengufuk dia banyak Titik. So nombor 12 tu 1 ya, 2 ya, 3 tidak. Okay? Okey. Okay, kita masuk ni konjektor sifat-sifat fungsi songsang. Okay. Awak boleh tengok buku awak. Kalau gambar yang tak terang, awak tengok buku awak muka surat 17. Okey, diberi fungsi f dan fungsi gubahan fg dan tentukan fungsi g. Okey, yang ini dia ada 2 metod tau. Kaedah 1 dia guna teknik fungsi songsang. Yang satu lagi ni dia guna kaedah OIC ni, outside, inverse, inside, composite. Okey, cikgu cikgu terus tunjuklah macam mana nak buat Okey, kita tengok sini. Soalan dia bagi apa tadi tu? Dalam tu fx sama dengan 2 4x. 4x. Lepas tu fgx dia bagi 3x tolak 2. Okey, soalan dia sekarang nak cari fungsi g. Cari fungsi g. Okay. Dia dah tahu dah bagi fx, dia dah bagi fgx. So sekarang dia nak cari fungsi g. Okey, kalau kita guna teknik fungsi songsang, okey, ingat tak cikgu sebut sebelum ni, kalau f inverse maksudnya apa? Dia adalah apa? Siapa ingat? 1 per F. 1 per f. Kan? Betul tak? Betul. Kalau f darab 1 per f, habis tak? Habis 1. Bila potong, tinggal apa? 1. 1. Maksudnya kalau f inverse, kalau f sebelah f inverse, dia akan jadi f darab 1 per f. Bila kita potong, dia tinggal 1. 1. Faham tak maksudnya? Okey, kita dah ada fgx betul sini. Kan? Kita dah ada dah. Okey, kalau cikgu tambah f inverse dekat depan ni, kan? Boleh tak habis ni? Habis tak? Habis. Tinggal apa tinggal? GX. Gx. Boleh tak? Faham tak maksud dia? Okey. Sebab kalau cikgu tambah f inverse depan f, dia akan jadi 1 per f darab f kan? Lepas tu sini gx kan? So bila cikgu potong, cikgu tinggallah jawapan cikgu gx. So cikgu bolehlah jawab mencari fungsi g. Okay? Okay, macam mana kita nak buat? Kita kena, sekejap. Macam nak cari saiz dia? Macam nak besarkan pemadam ni Lupa Boleh besarkan tak? Siapa biasa pakai pen? Alah, tak payahlah. Saya tukar skrin je lah. Okay, soalan tadi balik. Kejap.
Okey, soalan tadi balik fx sama dengan 2 tambah 4x, fgx adalah 3x tolak 2. Kita nak cari g kan? Cari gx. So kita nak guna cara songsang, kita nak tambah inverse kat depan. F inverse fgx. So bila kita selesaikan depan ni tinggal gx kan? So cara dia kita kena cari dulu f inverse. Macam mana nak cari seperti songsang? Let y. Ingat kan? Ingat tak? Okay. Y sama dengan 2 Dua. tambah 4x. 2 tambah 4x. okey, lepas tu tinggalkan x sorang-sorang kan? Jadinya y tolak Tolak 2 2 bahagi bagi 4 4 sama dengan X. x. So f inverse x kita adalah y tukar jadi x tolak 2 per 4. 4. Okey? Okey, kita buat yang ni. Kita dah tambah f inverse kat depan ni kan? Kita buat yang ni. Okey, nak buat fungsi kita buat dari belakang betul tak? Fungsi gubahan ni kira fungsi gubahan lah, kita buat dari belakang kan? Okey, kita dah ada fgx. Dalam soalan dah bagi fgx berapa? 3x 3x tolak tolak 2. 2. So kita boleh buat fungsi songsang. Fgx ni kita gantikan yang ni dalam, dia dah bagi dah berapa ni? 3x tolak 2. Okey, lepas tu kita masukkanlah inverse kan? Kat sini kan? Betul? Yang ni kan? Okey, sekarang objek kita dalam bracket dia letak kat mana? Kat tempat siapa? X. So kita tukarlah 3x tolak 2. Yang ni x kan? Tolak berapa ni? Tolak 2. Tolak 2 bahagi 4. 4. So kita selesaikan 3x tolak 2, 3x tolak 4 per 4. So jawapan kita adalah gx. So jawapannya akhirnya tinggal gx lah. Yang gx kita adalah 3x tolak 4 per 4. 4. Faham? Faham tak? Okey. Yang ni kaedah 1. Okey, cikgu tak paksa awak guna mana-mana metod. Cikgu ajar je dua-dua metod, awak selesa yang mana. Okey, ini cara yang kita guna f inverse, kita tambah f inverse depan ni sebab kita nak habiskan. Habis tinggallah gx. So jawapan akhir dia akan jadi gx lah. Okey? Okey, ni satu metod. Okey, satu lagi metod adalah kaedah OIC tu. Yang ni metod kedua. Okey, kaedah 2. Okey, dia panggil OIC. Okey, yang penting awak tahu je lah cara nak buat. Fx sama dengan 2 tambah 4x. Lepas tu dia bagi lagi soalan yang sama fgx sama dengan 3x tolak 2. Okey, kaedah OIC ni kita kena start dengan fungsi gubahan dia, cari G. Fungsi gubahan dia bagi berapa? 3x tolak 2 kan? So kita salin balik kat sini, fgx sama dengan 3x tolak 2. Okey, f kita letak kat luar, gx ni kita kurungkan. Kita anggap gx ni macam objek. Faham tak? Gx ni kita kurungkan, macam contohnya objek dia sekarang adalah gx. Okey, kita guna function f. Function f ada apa? 2 Tolak tambah ni. 4x. So 2 tambah berapa ni? 4. So x kita yang baru apa dalam kurungan? 4 apa ni? Ni x ni ada dalam bracket kan? GX. 4gx. Awak jadikan gx tu objek. Okay? Guna function f, dalam kurungan tu gx tu objek. So dia dekat tempat x kan? Dia akan jadi 2 tambah 4gx sama dengan 3x tolak 2. Okay, sini tambah kan? Pindah jadi apa? Tolak. Okay, bawa pergi sana. Ni bawa pergi sana. Dia jadi, kejap, kenapa tak berjalan? Okay, 3x tolak 2 tolak 2, betul? Tambah tolak. Kalau bahagi jadi darab jadi apa? bagi So jadilah gx. Gx kita tinggal 3x tolak 4 per 4. Negatif 2 negatif 4 kan? Yang ni 3x tolak 4 Okey, darab 4 pindah bagi 4. Sama tak jawapan macam tadi? sama. Kan? Okey, kaedah mana awak rasa awak senang? Kaedah 1 ke kaedah 2?
Satu. Satu. Dua. Kalau cikgu dua. Kalau saya dua. Sebab saya rasa tak payah nak buat fungsi songsang lah. Saya ganti je lah. Cuma awak nampak yang ni complicated sikit. Yang ni bukan apa. Yang GX ni kita anggap sebagai objek lah. Kita kurungkan. Kita guna function F. F adalah 2 tambah 4. X kita dah tukar yang baru adalah GX. Lepas tu kita alih lah macam persamaan linear. Alih-alih tinggallah GX seorang-seorang. So dapatlah GX. Okay, tapi tak kisah kamu nak guna method mana pun gunalah. Tapi jawapan kena betul lah. Okay. So dalam latihan 13 tu, awak pilih satu method yang awak selesa je Tak payahlah buat dua-dua method. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, kita tengok soalan buku teks. Okay, sorry nak tunjuk ni buku teks awak. Tadi ujian garis mengufuk yang ni Yang ni fungsi songsang sebab di satu titik, yang ni ada 2 titik tidak mempunyai fungsi songsang. Okay? Yang ni awak boleh refer buku teks awak yang apa yang cikgu terang tadi lah. Okay? Okay, kita try buat soalan mana tadi Sekejap Yang saya nak try satu soalan lain lah. Saya tak nak buat yang dalam buku sebab nanti bonus lah dekat awak. Dah habis? Dah habis Mana? Sekejap. Aduh. Oh tak payahlah. Sekejap saya ambil soalan dalam buku lain. Sekejap kenapa semua soalan tak banyak je? Sekejap Tak ada lah pula. Sekejap Tak jumpa pula soalan lain. Siapa jumpa soalan lain macam tu juga? Sekejap, cuba dalam buku teks mesti ada kan latihan ni. Sekejap cikgu awak ni. Ni bab berapa ni? Dia masuk bab 2 pula. Okay, bukan, ini bukan. Tentukan fungsi F dan G bukan. Tak ada. Kenapa tak ada? Siapa jumpa? Ada jumpa tak soalan yang macam tu tadi? Tak ada Kenapa dah buku teks awak macam tak ada pula ni? Tak jumpa lah pula. Tak apalah, kita buat soalan satu tu lah. Buang masa pula kita tunggu. Okay, latihan 13 semua tengok. Fx sama dengan berapa tu? X tambah 4. 4. X sama dengan 3x kuasa 2. tambah 2x. Okay, kalau kaedah 2 kita buat dengan macam mana? Nak cari apa sekarang ni? G. Okay, kalau kaedah 1 awak kena inverse dulu kan? Kalau kaedah 2 awak masukkan FGX. Kita start dengan FGX, kita tulis 3x kuasa 2 tambah 2x. Cikgu kata GX ni kita kurungkan jadi objek kan? Ya. Okay, so sekarang ni X kita dah tukar jadi apa ni? Ni apa? Fx kita X tambah 4 kan? Sekarang X kita X tambah 4. X. tapi dalam kurungan kita bukan X ni apa ni? GX. GX tambah 4 sama dengan 3x kuasa 2 tambah 2x. Okey, tambah 4 pindah sana. Tolak. 4. Senang tak? Tu dapat jawapan. Dah siap? Kalau awak guna cara pertama, awak kena inverse dulu. Okay, kalau awak guna cara pertama, awak kena inverse dulu.
Kalau guna cara kedua, awak ganti je. GX ni, X ni jadi GX tambah apa? 4 tambah pindah jadi apa? Tolak. Terus selesai. Kalau ni kaedah dua, kalau kaedah pertama awak kena buat leg Y. Kan? Awak kena cari F inverse dulu. Kalau kaedah pertama kita cari F inverse, lepas tu kat sini kena tambah F inverse. Kan? Yang kedua lagi senang. So kalau untuk yang ini, kaedah bagi pendapat cikgu, kaedah dua lebih mudah. Tapi ada juga soalan yang kalau mungkin kalau pakai kaedah dua tu dia macam complicated kan. Mungkin ada sesuai kaedah satu. Kita tengoklah mana yang lebih sesuai Boleh? Tapi untuk soalan nombor dua, cikgu rasa macam kaedah satu lagi senang. Kau tengoklah mana-mana tapi dua-dua akan memberi jawapan yang Sama. Sama. okay. Faham tak tu? Boleh tak yang ni? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, kita masuk muka surat sebelah, muka surat 18. Okay. Yang ini diberi G dan fungsi gubahan FG, tentukan F. Tadi tentukan G kan? Yang ni tentukan F. Pun ada dua metod. Metod pertama guna songsang, metod kedua guna OIC. Tapi OIC ni leceh sikit sebab dia kena leg Y juga. Okay, kita tengok. Yang ni saya terangkan. Okay. Soalan dia bagi GX berapa tu? GX sama dengan 6X tambah 2. Ini contoh FGX sama dengan 2X tolak 7. Cari apa? F. Cari F. Tadi cari G kan? Sekarang cari F. Tadi cari G, G duduk dekat dalam. Alamak. Kenapa time kelas awak ada dia orang pause saya? Sekejap Sekejap. Okay. Okay, kita sambung Sekejap. Okay, cari F. Okay, kalau kaedah pertama, kita nak buat apa kelas? Kaedah pertama yang songsang tu. Kita nak cari F kan? Kita nak songsang siapa sekarang? Ni. Kita nak nak songsang kat siapa? Kita nak cari F kan? Kita songsang F. GX. G lah. Kita kena buat F, G, G inverse. Betul tak? Betul tak? Betul. Dia boleh potong kan, so tinggallah fx kan. So kalau kaedah satu, kena buat songsangan G inverse dulu. So let y 6x tambah 2. Lepas tu y tolak 2 kan. Sama dengan 6x kan. So 6X. x 6 tolak 2 bahagi 6. 6. So G inverse awak adalah, saya ingatlah saya buat ni, x tolak Tolak 2. Okay? Okay, so sekarang awak ada F, G, X, G, G inverse X. So, kita masukkan dekat, kita dah ada FG kan? Kita ni, okay, kalau macam ni dia terbalik. Kita jadikan G inverse ni apa ni? Objek. Kita kalau buat gubahan, kita buat dari belakang betul? Betul? Okay, sekarang FG, function kita FG, G inverse dia yang kita buat tadi ni berapa ni? X tolak 2 per 6. Kita masukkan yang tadi, G inverse kita dapat. Okay, function FG dah ada kat sini kan? FG sama kan? FG 2X tolak 7 kan? Kan? Okay, X kita yang dalam bracket lah. So jadinya 2X 2. kita betul lah kan? Lepas tu kita masuklah 2 X kita yang dalam bracket, X tolak 2 per 6 tolak 7. Okay, yang ni kita pakai function FG. FG dah ada dalam soalan kan?
Okay, so yang ni boleh kecilkan sifir 2 dengan berapa bawah ni? 3 kan? So X sama dengan X tolak 2 kita kata X tolak 2 per 3 tolak 7. Jadi ni cikgu potong 1 kali 2, 3 kali 2 kan? Okay, tolak 7 ni kita boleh samakan penyebut. Dia per 1 kan? Betul tak? Okay, Betul. 3 berapa ni? X tolak 2. Jadinya per 3 berapa ni? X tolak 2 tolak 21. berapa? Tolak 23 kan? Per 3. 3. Okay, yang ni pecahan biasa tau. Sebab tolak 7 tu kita samakan penyebut dia per 1 darab dengan 3. Ni pun darab 3. So tolak 21. Tolak 21 darab 23. So ini jawapan dia. Ini kalau guna kaedah 1. Boleh kelas? Boleh tak? Boleh. Clear. Cari G inverse, masukkan dekat belakang. Guna function jadikan ini objek. Objek dia X kan? Letak kat tempat X. Dan selesaikan. Dapatlah jawapan. Ini adalah Fx. Yang awak cari ini adalah Fx. X. Dua ni awak dapat F je. Okey? Okey, yang ni kaedah 1. Kalau kaedah 2, dia buat sekejap Kalau kaedah 2, soalan yang sama sama dengan 6x tambah 2 Fgx sama dengan 2x tolak 7. Okey, soalan tu sama, cari F. Okey, kaedah kedua macam biasa cikgu cakap ambil gubahan ni, start dengan gubahan ni. Fgx sama dengan 2x tolak 7. Okey, jadikan Gx ni adalah objek awak. Okey, tapi Gx kita ada dalam ni kan? Berapa ni? 6x tolak tambah 2. Okay, masukkan Gx kita dalam ni 6x tambah 2. 2. Okay, yang ni kita ambil kat sini lah. Sama dengan 2x tolak 7. Okey, soalan awak nak fx. Bukan, yang ni bukan fx, ni f 6x tambah 2 kan? Okey, yang ni, untuk yang ni, awak kena ambil yang bracket ni, awak kena let y dia. Yang dalam bracket je. Let y sama dengan 6x tambah 2. Sama juga macam inverse, lepas let y cari x. So alihkan y tolak 2, tambah pindah tolak kan? Darab pindah jadi Bahagi. sama dengan apa? X. X. Okay. 2 step je. Let y cari x. Okay, lepas tu f masukkan. 6x tambah 2 ni dah jadi apa tadi ni? Dah Y. jadi apa? Y. Y. 6x tambah dia jadi y kan? So cikgu tulis sini y. Yang ni f, cikgu salin balik f. 6x tambah 2 kita dah let sebagai y kan? Cikgu tulis sini y. Okay? So kita salin balik ni 2. 2. Yang ni cikgu salin yang ni tau. Yang ni. Okay, 2 x. Sekarang ni x kan? Betul? X yang baru kita yang dalam ni. Yang ni. Berapa x tu? Y tolak 2 bagi. X tolak 2 bagi 6. Kita masuk dekat sini. Kita masuk dekat x ni. Y tolak 2 per 6. tolak berapa belakang ni? Tolak 7. 7. Ini kita kecilkan macam tadi juga. 1 jadi 3. Yang ni sama je. Sebenarnya sama je kan? Y tolak 2 per 3 tolak 7 kan? Samakan penyebut sama kan soal tadi? Jadi Y tolak 23 per 3 yang kita dapat tadi kan? Okay, last kali tukar Y jadi X. Maksudnya yang ni kita pinjam jadi Y kan? Let Y tadi. Last kali kita tukar jadi X. Fx sama dengan X tolak 23 per 3. Okay, sama tak jawapan? Sama je kan? Sama. Sama. Sama je. Maksudnya sama juga yang Gx ni disongsangkan juga. Betul kan? So kita masukkan. Tapi yang ni kena let Y dalam kurungan Let Y dalam kurungan. Lepas tu cari X. Lepas tu ganti balik yang dalam kurungan jadi Y. Yang dekat X ni kita masukkan yang kita dah bina tadi ni. So kita selesaikan. Jawapan awak dalam Y.
Tapi akhirnya awak kena tukar. Y tukar jadi X. So jawapan dia Fx, X tolak 23 per 3. Okay, memang nampak yang tajuk ni kan macam nampak yang ni macam complicated sikit. Lebih-lebih lagi kalau dia per banyak-banyak kan. Memanglah complicated sikit. Tapi awak buat slow-slow lah boleh. Tapi konsep pecahan awak kena ingat kalau macam ni samakan penyebut dia per 1. Darab 3 darab 3 kan. Ini tambah tolak samakan penyebut darab atas bawah darab bawah kan. Itu basic tu awak kena ingat. So soalan tak banyak kan. So nanti saya nak tambah lah dalam macam ni. Kita tak pakai buku tulis lagi kan? Belum. Belum. Macam ni. Buku tulis saya hanya gunakan untuk latihan pengukuhan. Awak nampak tak dalam buku modul ni? Kan? Ada latihan pengukuhan yang belakang kan? Enrichment exercise kan? Okay? Nanti saya akan pilih beberapa soalan. Kalau nak buat semua pun, rajin nak buat semua. Rajin. Yeah. Okay. Boleh. Ikhlas ke tak ikhlas tu? Ikhlas. Saya pilih lah. Saya rasa boleh saya akan pilih beberapa soalan untuk awak buat dalam buku panjang. Saya pakai buku panjang Buku Kelas? Kuning ke cikgu? Warna apa-apa tak apalah. Saya tak kisah warna apa. Tapi nak warna apa korang pilih. Cepat. oren. Oren. Buku kuning dah habis. Okay, oren Okay. Buku oren panjang. Awak buat latihan pengukuhan. Nanti cikgu hantar dekat dalam grup nombor berapa yang awak kena buat. Tapi dalam buku modul tu kena siapkan juga. Hari ni muka surat 16, 17 dan 18. Okay. Okay kelas sampai di sini. Okay lah untuk hari ni Okey, cikgu. Terima kasih. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Bye bye. 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 Terima kasih cikgu.